Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem thriller India dari 2013 bertajuk Jadual Nombor 21. Filem ini bermula di Fiji. Dalam adegan pembukaan, seseorang jatuh dari bangunan tinggi kepada kematiannya. Adegan ini kemudiannya dibiarkan sebagai penyangkut tebing, dan filem itu beralih ke adegan lain, di mana kita melihat Vivaan Agasti dan Sia Agasti menaiki kapal terbang ke Fiji. Sia teruja kerana mereka terbang dalam kelas perniagaan. Vivaan bagaimanapun tidak bersetuju dengan kelakuan kebudak-budakannya itu. Seperti pasangan biasa lain, Vivaan dan Sia menganggur dan cuba mencari rezeki berjumpa. Mereka bagaimanapun mendapat peluang untuk melawat pulau-pulau indah Fiji sebagai sebahagian daripada bertuah acara cabutan. Selepas mendarat di Fiji, mereka diiringi ke hotel mereka. Sia masih bersemangat dengan perjalanan ini, kerana ia bukan sahaja dibayar sepenuhnya, dengan menginap di salah satu hotel terbaik, tetapi mereka juga diminta untuk menjamu selera di salah satu hotel tersebut resort terbaik pada ulang tahun perkahwinan mereka. Vivaan bagaimanapun, agak ragu-ragu, kerana dia berkata ini adalah perjalanan yang mereka menangi kepada tuah murni. Mereka meluangkan sedikit masa di vila mewah mereka. Pada suatu hari, Vivaan bangun awal dan menggunakan komputer ribanya. Apabila Sia bangun, dia bertanya kepadanya mengapa dia bangun begitu awal. Vivaan membalas dengan suara membosan, "Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih." Kan bahawa dia sedang menyemak berbilang permohonan kerja dia menghantar, dan berapa ramai yang telah sampai kepadanya. Malangnya tiada seorang pun daripada mereka memberi respons. Mendengar ini, Sia menjadi sedih. Vivaan, melihat perkara ini, cuba menceriakan suasana dengan menunjukkan kalung yang dia ada dibeli untuknya. Sia gembira, tetapi mengerutkan kening apabila dia bertanya kepadanya bagaimana dia mendapat wang untuk membelinya. Ternyata, Vivaan membelanjakan wang simpanannya untuk kalung itu, begitulah cintanya kepada isterinya. Selepas beberapa ketika perkhidmatan bilik datang dan memberitahu mereka, bahawa banyak yang telah dirancang untuk mereka ulang tahun, termasuk menaiki kapal terbang di atas laut, diikuti dengan santapan mewah di resort. Pasangan itu bergembira dan kemudian berangkat ke pesawat. Selepas itu, mereka pergi makan di resort. Vivaan mula bercakap tentang memulakan sesuatu, melakukan sesuatu. Dia percaya dia mensia-siakan potensinya, tahun-tahun kemuncaknya. Dia harus memulakan perniagaan atau permulaan, apa sahaja supaya dia boleh menetap dalam kehidupan, dan tidak hidup dari kebahagiaan sementara yang diperolehi kerana tuah tulen, seperti yang mereka lakukan sambil menikmati perjalanan ini. Semasa dia membebel tentang isunya, suara lantang mengganggunya. Ia mengatakan bahawa kebahagiaan tidak terikat dengan apa-apa syarat, dan persahabatan bukanlah satu kebetulan. Suara ini adalah milik Encik Han yang sentiasa menawan dan menarik. Vivaan dan Sia kagum dengan kata-kata Encik Han, dan menyambutnya dengan penuh semangat. Selepas bertukar-tukar gurauan ringan, Encik Han mengetahui bahawa ini adalah ulang tahun ke-10 mereka. Encik Han juga memberitahu mereka bahawa ini adalah tahun ke-10 hotel dan resort. Untuk meraihkannya, Encik Han menjemput pasangan itu untuk minum bersamanya. Di sini, dia menjemput mereka untuk mengambil bahagian dalam pertunjukan permainan langsung yang dipanggil Jadual 21, yang telah kumpulan hadiah sebanyak 21 crores. Peraturannya mudah, mereka akan ditanya tentang kehidupan peribadi mereka, yang mana mereka mesti menjawab dengan jujur, dan menyelesaikan 8 tugasan yang diberikan kepada setiap siasatan. Peraturan asas permainan ialah, 1. Anda akan mati jika anda berbohong, 2. Anda tidak dibenarkan meninggalkan persembahan di tengah, dan 3. Anda tidak dibenarkan mendapatkan bantuan dari luar selain daripada pasangan anda. Melihat permainan ini sebagai sangat mudah, dan menyedari bahawa jumlah wang yang begitu besar mungkin berpotensi mengubah hidup mereka selama-lamanya, Vivaan dan Sia menerima cabaran itu. Encik Han memberi mereka satu set dokumen untuk ditandatangani, dan mengikat mereka dengan jam tangan pengesan pembohongan, yang berkedip merah apabila anda berbohong, dan hijau jika anda bercakap benar. Kamera juga disediakan. Encik Han mengatakan bahawa keseluruhan permainan pada asasnya berdasarkan satu perkara, hanya mengatakan kebenaran. Adalah tindakan yang akan membawa kepada kemenangan, dan dengan itu 21 crores. Selepas menandatangani dokumen yang diperlukan, dan memahami kerumitan dan butiran daripada permainan, Vivaan dan Sia bersedia untuk bermula.
Untuk tugas pertama, untuk satu kro, Vivaan ditanya sama ada dia suka mempamerkan tugasnya cinta kepada isteri di khalayak ramai. Dia membalas dengan kuat tidak dan jam tangannya bertukar hijau. Encik Han meneruskan bahagian kedua tugas pertama. Pasangan itu kini perlu bercium di jalan paling sibuk di negara ini, yang mana mereka berjaya capai. Vivaan menyedari ini bukan permainan, tetapi persembahan, yang melaluinya mereka kelihatan seperti orang bodoh hadapan seluruh dunia. Bagaimanapun, sebagai balasan Encik Han menunjukkan kepada mereka, bahawa 1 crore telah dikreditkan ke akaun mereka. Ini menggalakkan pasangan itu untuk terus bermain. Untuk tugasan kedua, Sia, yang merupakan seorang vegetarian yang ketat, diminta untuk makan bukan vegetarian makanan. Vivaan, memikirkan dia tidak akan makan, meminta Encik Han untuk membatalkan permainan itu. Namun, mengejutkan semua orang, Sia berjaya memakan makanan tersebut. Untuk tugas ketiga, Vivaan perlu memanipulasi Encik Han yang licik, yang berjaya dilakukannya. Kini pasangan itu telah memenangi 3 crores. Walau bagaimanapun, keadaan menjadi menarik dan gelap sekarang. Dalam tugasan keempat, Sia terperangkap dalam sebuah ruang kedap udara dan kehabisan udara, dan untuk menyelamatkannya, Vivaan mesti memasukkan 500 ml darahnya ke dalam bilik. Memandangkan Vivaan mempunyai hematofobia, bermakna dia takut darah, dia bergelut untuk berbuat demikian. Tetapi melihat isterinya kehilangan oksigen dengan cepat, dia tetap tenang dan berjaya melakukannya menyelesaikan tugasan. Mereka kini memahami sifat masalah yang mereka hadapi, dan apa sahaja boleh berlaku sekarang. Encik Han mengingatkan mereka bahawa tiada bahaya akan menimpa mereka, jika mereka terus berkata benar. Pasangan itu kini telah memenangi 4 crores. Untuk tugasan kelima, Encik Han meminta Vivaan memotong rambut Sia untuk berjaya. Sia, yang sudah cukup dengan Encik Han dan telatahnya, enggan berbuat demikian. Vivaan bagaimanapun, mencelah dan memintanya menyelesaikan tugas itu. Rambut boleh tumbuh semula, wang tidak boleh. Sia menolak, dan pasangan itu meninggalkan pulau itu. Walau bagaimanapun, jam tangan mereka mula berbunyi bip, dan jika mereka meninggalkan radius 10 km pulau itu jam tangan akan meletup, membunuh mereka. Oleh itu, mereka terpaksa kembali. Encik Han memberitahu mereka bahawa mereka perlu menyelesaikan tugas, kerana kehidupan mereka bergantung kepada mereka. Oleh itu, Vivaan terpaksa menggunting rambut Sia yang kecewa. Pasangan itu kini telah memenangi 5 crores. Untuk tugasan keenam, Sia perlu menampar Vivaan, sama seperti dia menamparnya apabila dia mendapat pengguguran. Sia berjaya, dan pasangan itu memenangi 6 crores. Namun, kini Vivaan faham bahawa Encik Han mengetahui segala-galanya tentang mereka, dan sedang menggunakannya kelemahan mereka terhadap mereka. Untuk tugasan ketujuh, Vivaan perlu mendatangkan kerosakan kepada individu yang tidak dikenali. Dia sekali lagi berjaya melakukannya dengan merosakkan kereta seseorang. Dia kemudian kembali dengan rakaman video sebagai bukti. Kini pasangan itu telah memenangi 7 crores. Apabila Vivaan kembali, dia perasan bahawa Sia tiada di dalam bangunan. Apabila dia bertanya tentangnya, Encik Han memberitahunya bahawa dia telah melanggar peraturan permainan, seperti yang dia lakukan mendapat bantuan dari luar untuk tugas tersebut. Sebagai hukuman, Sia dibawa ke sebuah bar, di mana dia dibogelkan oleh orang bertopeng. Vivaan dicabar untuk menyelamatkannya daripada rasa malu. Dia berjaya melakukannya tepat pada masanya. Dia menumpaskan pelaku, dan selepas bergelut panjang, berjaya menjatuhkannya. Vivaan kemudiannya memotong Sia yang terikat, dan menghiburkannya semasa dia menangis dalam pelukannya. Ia jelas kepada mereka, bahawa permainan ini bukan sekadar permainan. Ia adalah model perniagaan yang menyelidik orang secara mendalam, mempelajari semua masalah mereka dan rahsia, dan yang paling penting, kelemahan mereka. Kemudian mereka menjemput orang-orang ini untuk percutian, berbayar penuh percuma, dan kemudian akhirnya menarik mereka untuk bermain permainan itu. Sia kini hanya muak dengan permainan ini, dan mula merayu kepada Vivaan untuk melakukan sesuatu. Dia tahu tiada apa yang boleh dilakukan sekarang. Encik Han dan permainan telah membuat mereka tersentuh. Encik Han membalas bahawa orang menderita seperti ini setiap hari, dan mereka harus menganggap diri mereka sendiri bertuah kerana mereka dibayar untuk perjuangan mereka. Sekarang Encik Han meneruskan ke arah set tugasan terakhir. Ia adalah pusingan pantas dengan 7 soalan.
Setiap soalan memenangi mereka 2 krores. Dan selepas soalan akan ada 1 tugasan. Namun, tangkapannya ialah orang yang memberi jawapan hanya perlu memberikan jawapan yang salah. Mereka tidak dapat memberikan jawapan yang betul. Sia dipilih untuk ujian ini. Dia menyusun dirinya dan bersedia untuk mereka. Apabila Encik Han mengulangi arahan, dia memotongnya, mengatakan dia faham dan dia harus mulakan dengan soalan. Soalan pertama mudah, adakah Sia berkahwin dengan Viva An? Sia menjawab tidak dan jam tangannya berkelip merah. Oleh itu, dia telah lulus soalan pertama. Sia kemudiannya berjaya melepasi semua soalan sehingga soalan terakhir ditanya. Encik Han bertanya kepadanya sama ada dia mempunyai hubungan dengan mana-mana lelaki lain selepas perkahwinan mereka. Sia membalas dengan ya. Jam tangannya, yang telah berbunyi merah seperti yang sepatutnya dilakukan untuk sebarang pembohongan, kini berbunyi hijau membuat semua orang terkejut, menunjukkan bahawa Sia sebenarnya terlibat dalam hubungan luar nikah perhubungan. Viva An terdiam, dan apabila Sia cuba memprotes, Encik Han mengingatkannya tentang bosnya, Raj Malhotra. Sia pada mulanya menafikan perkara ini, tetapi Encik Han membuktikannya dengan menghantar mesej teks daripada bosnya telefonnya, bertanya tentang hubungan mereka. Apabila dia menjawab, ia menjadi jelas bahawa Sia telah menipu Viva An. Dia segera cuba meminta maaf, menyatakan dia terpaksa berbuat demikian. Viva An tidak mempunyai pekerjaan, dan pekerjaannya diancam oleh bosnya. Jadi, dia terpaksa melakukan apa sahaja untuk mengekalkan pekerjaan itu. Dia melakukan ini untuk mereka, bukan dirinya sendiri. Encik Han kini campur tangan, menyatakan bahawa memandangkan Sia telah berbohong dan melanggar peraturan, dia mesti mati. Viva An, walaupun pada hakikatnya dia marah pada Sia, tidak boleh membiarkan isterinya mati. Dia merayu kepada Encik Han untuk membiarkan dia hidup. Encik Han kemudian menawarkan mereka alternatif, membunuh mana-mana orang lain yang Encik Han tunjukkan, dan dia akan membiarkan Sia hidup. Viva An bersetuju, kerana ini nampaknya pilihan terbaik yang tersedia. Encik Han kemudian mengiringi mereka ke sebuah bilik, di mana seseorang sedang duduk membongkok, menghadap yang lain jalan dari mereka. Orang itu nampaknya terhad dari segi mental, dan nampaknya tidak. Kawalan ke atasnya kemahiran motor asas. Encik Han mengarahkan Viva An untuk membunuhnya, atau dia sendiri akan membunuh Sia. Viva An pergi dan mengacukan pistol ke arah orang itu, yang berpaling dan memandang Viva An apabila dia menghampirinya. Viva An kini mengenalinya, ini Akram, budak yang dia buli di kolej. Sekarang melihat keadaannya, yang telah berlaku akibat buli, Viva An rasa bersalah. Sehinggakan apabila Encik Han terus menjerit kepada Viva An untuk menembak, dia tidak boleh, dan masuk akhirnya, dia mengacukan pistol ke arah dirinya sendiri dan menekan picu. Tetapi pistol tidak dimuatkan. Selepas ini, Encik Han keluar dan menjelaskan bahawa dia adalah bapa kepada orang yang mereka ada dibuli dengan kejam. Permainan ini adalah caranya membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan terhadap anaknya. Dia memberitahu mereka bahawa mereka bebas untuk pergi, tetapi dosa mereka akan mengikuti mereka di mana-mana. Sebagai Viva An dan Sia masih terkejut, menangis dan menyesali pilihan mereka. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Hidupkan pemberitahuan dan tinggalkan suka untuk membantu. Sila like dan subscribe channel kami. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda.